Tajuk, Jambatan Dua Dunia. Di setiap lapangan terbang di seluruh dunia, satu pemandangan yang mengejutkan sedang berlaku. Orang ramai beratur panjang hanya untuk satu perkara, visa ke Malaysia. Ramai yang telah menunggu bertahun-tahun sehingga hilang harapan dan ada yang terduduk menangis di lantai. Rangkaian berita antarabangsa seperti CNN melaporkan berita tergempar ini sebagai satu fenomena yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kerajaan di beberapa negara terpaksa mengadakan mesyuarat tergempar untuk menangani demam Malaysia yang melanda ini. Seorang ibu dari Perancis dengan marahnya mengisytiharkan bahawa dia tidak lagi mahu mengakui anak perempuannya sendiri dengan mengatakan, "Anak saya sudah menjadi orang yang berbeza kerana Malaysia." Seluruh dunia tertanya-tanya, apa yang begitu istimewa tentang Malaysia sehingga membuatkan orang ramai tergila-gila? Mari kita temui identiti sebenar Malaysia yang tersembunyi. Nama saya Claire, seorang pegawai penyelaras budaya di Kementerian Luar Negeri Perancis. Hari itu adalah hari Sabtu sebelum Hari Bastille pada bulan Julai. Saya dan kawan baik saya, Elisa, pergi ke Place de la Bastille. Suasana perayaan memenuhi dataran itu dengan orang ramai. Muzik kedengaran dari segenap arah dan ada persembahan pantomim di jalanan. Bau krep panas bercampur dengan aroma wain yang harum menusuk udara. Orang ramai ketawa dan berbual dengan riang. Saya dan Elisa sedang menikmati suasana meriah di bawah sinaran matahari yang hangat. Pada ketika itulah saya bercadang untuk mengambil gambar, lalu saya membuka beg tangan saya. Ketika saya menunduk untuk mencari barang di dalam beg, seseorang mengambil kesempatan meragut beg tangan saya. Seorang lelaki berpakaian hitam merampasnya dengan kasar dan hilang di celah-celah orang ramai. Kejadian itu berlaku begitu pantas, sehingga saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Beg tangan yang tadinya di tangan saya, kini hilang dalam sekelip mata. Saya menjerit sekuat hati, berhenti. Dia ambil beg saya. Tetapi orang di sekeliling hanya berdiri melihat, atau lebih teruk, mengeluarkan telefon mereka untuk merakam. Tiada siapa yang cuba menghalang atau mengejar perompak itu. Jantung saya berdegup kencang. Pasport, wang tunai, dan dokumen penting dari pejabat semuanya ada di dalam beg itu. Dan yang paling penting, kerongsang mutiara milik nenek saya, sebuah pusaka keluarga. Saya berniat untuk menjaganya seumur hidup saya. Tetapi kini ia berada di tangan orang yang tidak dikenali dan semakin hilang ditelan orang ramai. Perompak itu berlari semakin jauh, meninggalkan saya berdiri menangis dalam keadaan tidak berdaya. Ketika rasa putus asa mula menguasai diri, satu kejadian yang tidak dijangka berlaku. Seorang pemuda dari Asia Tenggara berlari pantas melepasi saya, terus menuju ke arah perompak itu. Dia sangat tangkas, seperti seorang atlet yang terlatih. Matanya hanya tertumpu pada perompak itu, tanpa sebarang keraguan. Kelajuannya membelah orang ramai sungguh mengagumkan. Apabila perompak itu menoleh ke belakang, pemuda itu sudah pun sangat dekat. Perompak itu cuba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Kemudian, satu aksi yang luar biasa berlaku. Pemuda itu melompat ke udara dan melepaskan satu tendangan padu. Perompak itu terkena tepat di tengah belakangnya, jatuh tersungkur ke tanah. Sebelum beg tangan saya mencecah lantai, pemuda itu sempat menyambarnya. Serta-merta, seluruh dataran itu bergema dengan sorakan gemuruh. Orang ramai bertepuk tangan dan bersorak. Semua orang terpegun dengan apa yang mereka saksikan. Dia menekan perompak itu ke tanah dengan tangannya dan menjerit dalam bahasa Perancis yang fasih, "Tolong telefon polis." Tidak lama kemudian, seseorang mengeluarkan telefon bimbit dan membuat panggilan. Perompak itu terbaring mengerang di tanah, tidak dapat bergerak. Pemuda itu berjalan ke arah saya sambil memegang beg tangan saya. Walaupun nafasnya tercungap-cungap, wajahnya mengukir senyuman yang lembut. Dia perlahan-lahan menghulurkan beg itu kepada saya dan berkata, "Cik, tak apa-apa. Mesti terkejut, kan?" Saya menyambut beg itu dengan tangan yang menggigil. Saya memeriksa isinya. Pasport, wang, dokumen, dan yang paling penting, kerongsang mutiara nenek saya masih ada. Kali ini, air mata saya mengalir kerana terlalu lega. "Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana menyelamatkan semuanya," kata saya. Dia tersenyum mesra dan menjawab, "Sama-sama. Di Malaysia, kami diajar untuk membantu sesiapa sahaja yang dalam kesusahan. Nama saya Zikri. Saya Claire. Awak dari Malaysia?"
Ya, saya sedang membuat penyelidikan di Perancis. Saya belajar dalam bidang kejuruteraan robotik. Dulu masa kecil saya ada belajar sikit-sikit silat, jadi dapatlah membantu, jawabnya. Tidak lama kemudian, polis tiba dan mengawal keadaan. Zikri menjelaskan keseluruhan kejadian dengan tenang. Pihak polis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepadanya sebelum membawa perompak itu pergi. Selepas polis beredar, dia berpaling kepada saya sekali lagi. Cik, betul-betul tak apa-apa. Kalau perlukan apa-apa bantuan lagi, beritahu sahaja. Saya merenungnya seketika. Walaupun dia orang asing yang tidak pernah saya kenali, tindakannya yang berani mempertaruhkan diri untuk menolong saya adalah sesuatu yang tidak akan saya lupakan. Terima kasih. Saya dah okey sekarang. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa awak. Tak perlu balas apa-apa. Perkara macam ni memang patut kita saling membantu. Kami berbual seketika. Dia memberitahu saya bahawa dia berada di Perancis selama 6 bulan untuk menjalankan penyelidikan di sebuah universiti. Saya pula memperkenalkan diri sebagai pekerja di bahagian program kebudayaan di Kementerian Luar Negeri. Elise juga datang mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika kami hendak berpisah, saya merasakan sesuatu yang aneh mula timbul di dalam hati. Pandangan matanya yang baik, senyumannya yang hangat, dan suaranya yang lembut menarik perhatian saya dengan cara yang luar biasa. Ini kali pertama saya merasa begini terhadap orang yang tidak dikenali. Saya mengumpul segala keberanian dan berkata, "Boleh tak kalau kita pergi minum kopi nanti?" Saya nak belanja sebagai tanda terima kasih secara rasmi. Dia tersenyum dan menjawab, "Sudah tentu, boleh." Kami bertukar nombor telefon dan dia pun hilang di celah-celah orang ramai. Saya memandangnya pergi sehingga tidak kelihatan. Elise yang berdiri di sebelah saya tersenyum dan berkata, "Claire, nampaknya kau dah jumpa seseorang yang istimewa." Saya memeluk beg tangan saya dengan erat. Kerongsang nenek di dalamnya masih terasa hangat. Petang yang bermula seperti hari perayaan biasa itu kini bertukar menjadi hari yang membawa makna yang sama sekali berbeza. Detik itu bukan sekadar peristiwa saya mendapatkan semula beg tangan saya, tetapi ia adalah titik permulaan yang mengubah haluan hidup saya. Beberapa hari selepas kejadian itu, saya pergi ke sebuah bar jazz yang sunyi untuk menenangkan fikiran. Bar bernama Le Blue Note itu adalah tempat kegemaran saya kerana musiknya yang merdu dan suasananya yang tidak sesak. Saya duduk di sebuah meja kecil dan memesan minuman. Di tengah-tengah cahaya malap, alunan musik jazz yang lembut sedang dimainkan dan tetamu lain berbual perlahan. Suasananya begitu sempurna dan menenangkan. Tiba-tiba, seorang pemain piano naik ke atas pentas. Saya secara tidak sengaja mengangkat muka untuk melihat dan apa yang saya lihat membuatkan saya hampir tidak percaya. Itu Zikri. Dia memakai kemeja hitam dan berjalan ke arah piano dengan gaya yang sangat bersahaja, kelihatan begitu serasi. Saya tidak pernah tahu dia pandai bermain musik. Dia mula memainkan lagu Les Feuilles Mortes, tetapi dalam versi yang tidak pernah saya dengar sebelum ini. Ia kedengaran sedih dan hangat pada masa yang sama, dengan sentuhan melodi Melayu yang mendayu-dayu. Gema bunyinya yang mendalam meresap ke dalam hati saya. Seluruh bar menjadi senyap serta-merta. Suara perbualan terhenti, semua orang meletakkan gelas mereka dan memberi tumpuan sepenuhnya pada persembahannya. Ada yang kelihatan sebak, malah pelayan bar pun berhenti bekerja dan berdiri terpaku mendengar. Jari jemarinya yang menari di atas kekunci piano seolah-olah sedang bercerita. Musik itu membawa saya membayangkan daun-daun luruh di Paris, rasa sunyi, dan kerinduan pada seseorang yang jauh. Bagi saya, itu adalah persembahan piano terindah yang pernah saya dengar. Apabila persembahan tamat, selepas hening seketika, tepukan dan sorakan gemuruh bergema, orang ramai mengesat air mata dan menjerit, "Bravo!" Zikri menunduk hormat di atas pentas dan memandang sekeliling. Apabila matanya bertemu dengan mata saya, dia tersenyum lebar. Tidak lama kemudian, dia berjalan ke meja saya. "Claire, saya tak sangka akan jumpa awak di sini. Saya pun tak sangka awak boleh bermain piano sehebat ini. Tak tahu pula awak seorang pemuzik. Muzik cuma hobi sahaja. Saya belajar masa kecil dulu. Bila rasa penat, bermain piano dapat menenangkan fikiran. Malam itu, kami berbual sehingga bar ditutup. Kami bercerita tentang kehidupan seharian di Malaysia
tentang sistem pendidikannya yang sangat kompetitif, dan tentang penyelidikan kejuruteraan robotik yang sedang diusahakannya. Terutamanya, impiannya untuk mencipta robot yang boleh membantu pakar bedah di dalam Dewan Pembedahan sangat mengagumkan saya. Kisah-kisah Zikri semuanya menarik. Malaysia kelihatan seperti dunia yang sama sekali berbeza daripada Perancis. Pelajar di sana belajar dengan lebih tekun, dan ibu bapa mengharapkan keputusan akademik yang hampir sempurna. Mesti tertekan, kan? Kata saya. Mungkin juga. Tapi persekitaran macam tu juga yang membuatkan seseorang itu lebih kuat. Ia mengajar kami untuk sentiasa berusaha gigih untuk mencapai apa yang kami mahukan. Selepas itu, kami semakin kerap bertemu. Suatu hari, dia mengajak saya ke satu majlis makan malam di apartmen rakannya. Ia adalah perjumpaan pelajar Malaysia yang belajar di Paris. Mereka sedang sibuk menyediakan pelbagai masakan Malaysia. Hari itu, Zikri mengajar saya cara memasak asam pedas, sejenis hidangan ikan berkuah pedas dan masam. Dia memotong ikan dan sayur-sayuran ke dalam periuk bersama rempah ratus. Bau herba yang kuat naik ke udara. Aroma pedas itu pada mulanya membuatkan saya teragak-agak. Cubalah rasa. Tapi hati-hati, panas, katanya. Apabila saya mencubanya, rasa pedas yang membakar merebak ke seluruh lidah saya. Ia adalah kepedasan yang tidak pernah saya rasai dalam masakan Perancis. Tetapi di sebalik rasa pedas itu, terdapat rasa masam, masin, dan kelazatan yang seimbang. Sungguh menakjubkan, kata saya sambil minum air, tetapi tidak dapat menahan senyuman. Dia juga menyediakan sate, yaitu daging bakar yang diperap. Dia mengajar saya cara memakannya dengan mencicah ke dalam kuah kacang dan dimakan bersama nasi impit. Saya cuba mengikut caranya dengan kekok sehingga separuh makanan saya tertumpah. Semua orang ketawa, tetapi ia adalah gelak tawa yang mesra dan ramah. Semua pelajar Malaysia menyambut saya dengan baik dan mengajar saya beberapa ucapan mudah dalam bahasa Melayu. Sedikit demi sedikit, saya mula belajar tentang budaya, makanan, dan bahasa Malaysia. Selepas makan malam, saya dan Zikri berjalan-jalan di sepanjang Sungai Seine. Dia bercerita tentang kampung halamannya. Dia dengan bangganya berkata bahawa neneknya adalah tukang masak terhandal di dunia, telah memasak selama lebih 60 tahun, dan dia berharap suatu hari nanti dia juga boleh memasak sehebat neneknya. Awak rindukan Malaysia? Setiap hari. Tapi saya nak bawa balik apa yang saya belajar di sini untuk memberi manfaat kepada orang lain di tanah air. Kami juga pergi ke Museum Louvre bersama-sama. Zikri menerangkan tentang lukisan-lukisan di sana, seolah-olah dia seorang pemandu pelancong profesional. Pengetahuannya tentang sejarah dan niat artis di sebalik karya sangat mengagumkan. Banyaknya awak tahu tentang budaya Perancis, kata saya. Saya buat kajian sebelum datang ke sini. Saya tak mau datang sekadar melawat, tapi saya nak betul-betul faham. Semasa kami berjalan melalui Dewan Pameran, saya pula mendengar cerita tentang sejarah dan latar belakang Malaysia. Kisah perjuangan untuk kemerdekaan pada masa lalu dan situasi politik semasa. Ia kedengaran menyedihkan. Ya, tetapi Malaysia telah berkembang menjadi sebuah negara moden di tengah-tengah cabaran. Kami bangkit dari situasi yang sukar. Semakin banyak masa saya luangkan bersamanya, semakin saya ingin tahu tentang Malaysia. Dia meminjamkan saya buku, kami menonton filem Malaysia dengan sari kata bersama-sama, dan dia mengajar saya cara menggunakan penyepit. Suatu hari, ketika kami sedang berjalan-jalan di Montmartre, hujan tiba-tiba turun. Kami berteduh di bawah sebuah kafe, memerhatikan lampu jalan yang berkelip-kelip. Paris nampak cantik juga masa hujan, ya, kata Zikri. Teringat pula dekat Kuala Lumpur. Ceritakan sikit tentang Kuala Lumpur, pinta saya. Matanya serta-merta bersinar. Dia menggambarkan Kuala Lumpur dengan penuh semangat. Sebuah kota yang dipenuhi bangunan pencakar langit, masjid-masjid yang indah, dan teknologi canggih. KL sangat berbeza dengan Paris. Semuanya bergerak pantas. Orang bekerja keras. Sistem transit aliran ringannya besar dan cekap, dan awak boleh jumpa kedai serbaneka yang buka 24 jam di setiap simpang jalan. Menariknya, ya, tapi kadang-kadang ia terlalu sibuk sampai rasa rimas juga. Ketika hujan turun, saya merasakan sesuatu di dalam hati saya mula berubah. Saya tidak lagi memandang Zikri sebagai seorang kawan biasa.
Sikapnya yang serius, hatinya yang baik, dan cintanya terhadap tanah airnya semakin menyentuh hati saya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa tidak lama lagi, keluarga saya akan memberikan pandangan yang sangat keras tentang Zikri dan Malaysia. Apa yang saya tahu hanyalah, setiap hari bersamanya, saya mempelajari sesuatu yang baru tentang dunia dan tentang diri saya sendiri. Selepas hujan berhenti, kami berjalan perlahan ke stesen kereta api bawah tanah. Sebelum berpisah, Zikri memegang tangan saya dengan lembut dan berkata, "Terima kasih untuk hari ini, Claire. Saya sangat gembira dapat bertemu awak." Saya menjawab, "Saya pun sama." Kata-kata itu membawa makna yang jauh lebih mendalam daripada yang saya tunjukkan. Makan malam hari Ahad bersama keluarga kami sentiasa mengikut rutin yang sama. Kami akan duduk mengelilingi meja kayu besar di rumah. Ibu akan menghabiskan masa berjam-jam menyediakan hidangan dengan teliti dan menghias meja dengan set pinggan mangkuk terbaik. Ayah pula akan membuka sebotol wain. Kami biasanya akan berbual tentang kerja, politik, dan berita keluarga. Hari itu, saya memutuskan untuk memberitahu ibu bapa saya tentang Zikri. Saya telah keluar dengannya selama beberapa minggu, dan saya sangat gembira. Saya percaya mereka juga akan gembira untuk saya. Tetapi saya silap. Saya dah jumpa seseorang yang istimewa. Namanya Zikri. Dia dari Malaysia. Saya memulakan. Ibu mengangkat mukanya dengan riak ingin tahu. Malaysia? Menariknya, ceritalah sikit pada ibu. Dia kerja apa? Reaksi ibu membuatkan saya sedikit lega. Dia kelihatan berminat dan bersedia untuk mendengar. Jadi, saya menceritakan bagaimana kami bertemu dan bagaimana dia menyelamatkan saya daripada perompak. Dia sangat berani dan bijak pula tu. Sekarang, dia sedang buat penyelidikan kejuruteraan robotik di Paris. Dia juga sangat pandai main piano dan fasih berbahasa Perancis. Ibu mengangguk dan bertanya lagi, dia dari bahagian mana di Malaysia? Berapa lama lagi dia akan berada di Paris? Pada ketika itulah, saya perasan riak wajah ayah saya. Sebaik sahaja perkataan Malaysia keluar dari mulut saya, wajahnya menjadi tegang. Dia meletakkan garfunya dan berkata dengan nada dingin, "Orang Malaysia, ayah tak benarkan." Ia adalah nada yang tegas yang tidak pernah saya dengar sejak saya kecil. Tapi ayah, Zikri seorang yang sangat baik. Dia baik hati, bijak. Tak penting dia macam mana. Malaysia tu negara yang politiknya tak stabil, budaya mereka terlalu berbeza dengan kita. Wajah saya terasa panas. Tapi ayah, Malaysia negara yang selamat dan moden, teknologinya sangat maju. Lelaki Asia konservatif. Mereka berpegang pada peranan jantina tradisional. Wanita tidak dilayan sama rata. Nanti lelaki tu akan suruh kamu berhenti kerja dan jadi suri rumah yang patuh. Saya cuba menjelaskan bahawa Zikri bukan orang seperti itu. Dia pandai memasak, dia tolong buat kerja rumah. Dia menghormati wanita dan percaya pada kesaksamaan. "Kamu ni naif," kata ayah dengan tegas. "Di luar mungkin nampak baik, tapi di dalam, semuanya sama sahaja." Ibu cuba menenangkan keadaan. "Henry, kenapa kita tak jumpa dia dulu sebelum buat keputusan?" "Tidak," potong ayah. "Keputusan ayah muktamad. Claire tidak boleh berjumpa dengan lelaki itu lagi." Saya terkejut sehingga tidak terkata. "Ayah, saya dah 28 tahun. Dengan siapa saya berkawan adalah keputusan saya. Selagi kamu tinggal di bawah bumbung ini dan bekerja di Kementerian Luar Negeri, ia bukan keputusan kamu sepenuhnya," kata ayah dengan tajam. "Jangan lupa, sepatah kata daripada ayah boleh menjejaskan kerjaya kamu. Saya tidak percaya ayah saya sendiri sanggup menggunakan kerjaya saya untuk menggugut saya hanya kerana saya berkawan dengan seorang lelaki dari Malaysia. Ini bukan permintaan, Claire. Putuskan hubungan kamu dengan lelaki Malaysia itu serta-merta." Seluruh bilik menjadi senyap. Ibu kelihatan serba salah, tetapi tidak berkata apa-apa di hadapan ayah yang sedang marah. Air mata saya mula bergenang. Ini tidak adil. Ayah langsung tak kenal Zikri. Ayah menghukum dia hanya kerana asal-usulnya. Tak perlu kenal, ayah merendahkan suaranya. Ayah cukup tahu tentang Malaysia dan lelaki mereka. Perkara ini selesai di sini. Saya tidak boleh duduk di situ lagi. Saya menolak kerusi saya dan berlari masuk ke bilik, menghempas pintu.
Saya merebahkan diri di atas katil dan menangis untuk masa yang lama. Saya rasa seperti kembali menjadi remaja, walaupun saya seorang dewasa yang mempunyai kehidupan dan kerjaya sendiri. Keesokan harinya, saya berjumpa dengan Zikri di kafe biasa kami berhampiran Pont Neuf. Saya takut untuk memberitahunya tentang reaksi ayah saya. Ayah saya, dia tak benarkan saya jumpa awak lagi. Zikri menghirup kopinya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang ayah awak katakan?" Saya menceritakan semua yang ayah saya katakan, tentang politik yang tidak stabil, tuduhan bahawa lelaki Malaysia suka mengongkong dan perbezaan budaya. Saya takut dia akan marah atau sedih, tetapi dia hanya mengangguk dengan tenang. Saya faham kebimbangan ayah awak. Faham, itu satu penghinaan kaum dan tidak adil. Ibu bapa di Malaysia pun mungkin akan rasa benda yang sama kalau saya bawa pulang teman wanita dari Perancis. Mereka juga akan risau tentang perbezaan budaya, halangan bahasa. Semua itu mungkin membuatkan mereka tidak selesa. Saya masih menyimpan rasa marah. Tapi awak dihina, awak tak marah ke? Zikri tersenyum sedih. Marah pun takkan mengubah apa-apa. Orang Melayu ada pepatah, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Maksudnya, kalau kita berusaha dengan ikhlas, akhirnya kita pasti akan berjaya menawan hati seseorang. Jadi apa yang patut kita buat? Kita teruskan hubungan kita dan tunjukkan pada dia siapa saya yang sebenarnya. Perbuatan lebih bermakna daripada kata-kata. Saya masih tidak berpuas hati. Kenapa kita yang perlu buktikan? Ayah patut melihat awak sebagai seorang individu, bukan menghukum awak kerana awak orang Malaysia. Dunia ini tidak selalunya adil, Claire. Tapi kalau kita dapat menangani situasi yang tidak adil dengan baik, ia mungkin akan membawa hasil yang baik. Kami berbual selama lebih sejam. Zikri mencadangkan agar kami mencipta peluang untuk ayah bertemu dengannya sendiri dan mungkin fikirannya akan berubah. Dalam budaya Melayu, ada konsep budi bahasa. Ia adalah ikatan emosi yang mendalam, yang dibina perlahan-lahan melalui pengalaman bersama. Sekarang, ayah awak belum ada ikatan itu dengan saya. Jadi, kita kena bina bersama-sama. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah masih tegang. Ayah berpura-pura seperti tiada apa yang berlaku, hanya bercakap tentang kerja dan politik. Jika saya cuba bercakap tentang Zikri, dia akan menukar topik atau memberi saya pandangan yang tajam. Ibu datang memujuk saya secara peribadi. Ayah cuma risaukan kamu. Dia cuma nak kamu bahagia dan selamat. Tapi saya paling bahagia bila bersama Zikri. Ayah langsung tak beri dia peluang. Bagi dia sedikit masa. Mungkin dia akan berubah fikiran. Kena sabar. Saya masih berjumpa dengan Zikri secara senyap-senyap. Kami bertemu di kafe atau taman awam dengan berhati-hati. Tetapi ia tidak lagi terasa bebas seperti dahulu. Terpaksa berbohong kepada keluarga dan menyelinap keluar membuatkan saya rasa tidak selesa. Dan yang paling penting, rasa marah kerana ayah yang mencipta situasi ini. Mungkin lebih baik kita putus sahaja, kata saya kepada Zikri suatu hari dengan rasa tertekan. Itukah yang awak betul-betul mahukan? Bukan. Tapi ayah takkan pernah terima hubungan kita. Zikri berkata dengan tegas, jangan mudah putus asa. Orang Melayu percaya usaha yang tidak jemu boleh mengatasi apa jua halangan. Rasa tidak puas hati ayah awak berpunca daripada ketakutan dan kejahilan. Dan ketakutan boleh diubah menjadi pemahaman. Hari itu, ketika duduk berhadapan dengan Zikri di kafe, saya merasa putus asa. Saya cintakan lelaki ini yang telah menyelamatkan beg tangan saya, memukau saya dengan muzik dan sentiasa melayan saya dengan hormat dan baik. Tetapi ayah saya cuba memisahkan kami dengan prasangkanya, tanpa mengambil peduli siapa Zikri sebenarnya. Zikri memegang tangan saya dan berkata, kita akan cari jalan penyelesaiannya. Cinta yang sejati pasti akan membina jalannya sendiri. Setiap pagi Khamis, ayah saya akan pergi ke pasar berhampiran Place de la République. Ia adalah rutin yang telah dilakukannya selama lebih 20 tahun. Dia berbangga kerana dapat memilih sendiri sayur-sayuran dan daging segar, dan sangat mementingkan hubungannya dengan peniaga-peniaga tetap di sana. Dan pada hari Khamis itulah, sesuatu yang istimewa berlaku. Saya mengetahui kebenarannya kemudian. Malam itu, ayah menelpon saya dengan nada suara yang berbeza. Claire, ayah nak jumpa kawan Malaysia kamu tu. Apa, ayah? Kenapa tiba-tiba?
Apa yang dah jadi? Jemput dia datang makan malam hari Sabtu ni. Ayah nak bercakap dengan dia sendiri. Beberapa hari kemudian, apabila jiran kami, Puan Dubois, datang melawat ibu, barulah saya tahu keseluruhan ceritanya. Pagi itu, Puan Dubois sedang berjalan di pasar dengan troli yang berat. Tiba-tiba, dia hilang keseimbangan dan hampir jatuh ke atas lantai batu. Dengan usianya yang melebihi 80 tahun, jika dia jatuh, dia boleh cedera parah. Pada ketika itu, Zikri kebetulan berada berdekatan. Dia segera berlari dan memaut Puan Dubois dengan lembut. "Puan tak apa-apa," tanyanya dalam bahasa Perancis yang fasih. "Ayah saya sedang berdiri di seberang pasar, menyaksikan segala-galanya." Zikri langsung tidak tahu ada orang yang memerhatikannya. Dia melakukannya seolah-olah ia adalah perkara biasa. Dia mengutip barang-barang yang bertaburan di lantai, memasukkannya semula ke dalam troli, dan menawarkan diri untuk menolaknya. "Baik sungguh budi kamu, anak muda. Kamu dari mana?" tanya Puan Dubois. "Saya dari Malaysia, Puan. Datang belajar di Paris." "Malaysia? Suami saya dulu pernah berjuang dalam Perang Korea. Dia seorang askar dalam batalion Perancis dan terkorban di sana pada tahun 1951. Apabila mendengar itu, riak wajah Zikri berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kesungguhan. "Suami Puan seorang wira. Askar dari negara kami, Tanah Melayu pada masa itu, berjuang bersama-sama askar Perancis di bawah panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kami di Malaysia tidak akan sekali-kali melupakan pengorbanan rakan-rakan kami dari Perancis." Kemudian, dia menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat yang mendalam kepada Puan Dubois. "Kami tidak akan lupakan jasa itu. Pengorbanan suami Puan telah membantu memastikan kebebasan kami. Tanpa mereka, mungkin saya tidak berpeluang untuk belajar di Paris hari ini." Air mata Puan Dubois berlinangan. "Kamu orang pertama yang bercakap tentang suami saya macam ni. Kebanyakan orang dah lupakan Perang Korea. Kami ingat, Puan. Setiap rakyat Malaysia ingat. Suami Puan adalah wira bagi negara kami juga." Ayah saya menyaksikan keseluruhan peristiwa itu. Kebaikan hati terhadap orang tua, rasa hormat terhadap sejarah, dan ucapan terima kasih yang tulus. Kenyataan bahawa seorang pemuda dari Malaysia mengingati pengorbanan Perancis lebih baik daripada ramai orang Perancis sendiri telah mengejutkannya. Zikri menghantar Puan Dubois pulang ke rumahnya dan kemudian pergi begitu sahaja tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dia hanya melakukan apa yang betul. Petang Sabtu itu, saya menunggu Zikri dengan hati yang berdebar-debar. Dia datang membawa hadiah. Teh premium dari Cameron Highlands, dodol, dan beberapa kuih tradisional Malaysia yang dibungkus cantik. Apabila saya membuka pintu, dia memberi salam dengan sopan dalam bahasa Perancis yang jelas. "Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menjemput saya." Ia satu penghormatan besar. Ayah saya terkejut dengan kesopanannya yang tidak dijangka, satu sikap yang jarang dilihat pada generasi muda di Perancis. Sepanjang makan malam, Zikri menjawab soalan-soalan ayah dengan jujur. Apabila ditanya tentang keadaan keselamatan di Malaysia, dia menceritakan pengalamannya dalam latihan ketenteraan sebagai sebahagian daripada program khidmat negara dan menjelaskan bahawa ia bertujuan untuk memupuk perpaduan. Politik Malaysia mungkin ada pasang surutnya, tetapi Malaysia telah berkembang menjadi sebuah negara demokrasi berparlimen yang kukuh dan kini merupakan rakan baik Perancis. Apabila ditanya tentang penyelidikan kejuruteraan robotiknya, dia menjawab, "Teknologi yang saya kaji bukan untuk menggantikan doktor, tetapi untuk membantu menjadikan pembedahan lebih tepat, yang mana akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Teknologi ini akan memberi manfaat kepada pesakit di seluruh dunia, termasuk di Perancis." Ayah saya kagum dengan kesungguhan dan pengetahuannya. Tetapi titik perubahan sebenar berlaku apabila bapa saudara saya, Henry, yang pernah bekerja lama di Jepun dan lebih mengenali Asia, singgah tanpa dirancang. Bapa saudara saya mendengar perbualan mereka dan berkata, "Henry, kamu masih fikir Malaysia tu macam 50 tahun dulu ke? Sekarang Malaysia dah banyak berubah. Syarikat seperti Petronas dan AirAsia dah terkenal di seluruh dunia." Ayah bertanya dengan ragu-ragu, "Tapi ia masih negara membangun, kan?" Bapa saudara saya ketawa, "Tidak sama sekali. Kelajuan internet di Malaysia lebih laju daripada di Perancis."
Sistem MRT di Kuala Lumpur lebih cekap daripada metro di Paris. Sekarang ni, orang muda dari Perancis pula yang pergi mencari peluang di Malaysia. Zikri menerangkan perkembangan ekonomi Malaysia dengan tenang. Sejarah pertumbuhannya dari sebuah negara pertanian kepada salah satu ekonomi utama di rantau ini dalam masa setengah abad, peranannya dalam perdagangan dunia dan inovasi teknologinya. Riak wajah ayah saya berubah. Saya tak pernah tahu Malaysia sudah maju sejauh ini. Sambil makan malam berterusan, ayah mula bertanya soalan-soalan dengan rasa ingin tahu, bukan lagi dengan rasa sangsi. Dia ingin tahu tentang sejarah, makanan, dan kehidupan di Kuala Lumpur. Akhirnya, dia meminta Zikri mengajarnya beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Zikri dengan sabar mengajar perkataan selamat sejahtera dan terima kasih yang mencetuskan gelak tawa semua orang. Apabila makan malam berakhir, ayah berkata, "Nampaknya kita kena pergi ke Malaysia dan lihat sendiri dengan mata kepala kita. Ia akan menjadi satu penghormatan besar, Tuan," jawab Zikri. "Jika Tuan sekeluarga sudi melawat negara saya akan sangat gembira." Selepas Zikri pulang, ayah berpaling kepada saya dan berkata, "Ayah minta maaf, Claire, tentang Malaysia dan tentang Zikri. Ayah silap. Dia seorang pemuda yang hebat dari sebuah negara yang hebat." Malam itu, saya menelpon Zikri untuk memberitahunya tentang perubahan ayah saya. Itu berita yang sangat baik. Malaysia akan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya lebih baik daripada apa-apa kata-kata. Dan begitulah, keluarga saya membuat persiapan untuk perjalanan ke seberang dunia untuk membuktikan bagaimana cinta boleh menghubungkan dua budaya yang berbeza. Sebaik sahaja kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, keluarga saya tergamam. Kami hanya mampu melihat sekeliling dengan penuh kekaguman. Lapangan terbang itu sangat moden. Robot membersihkan lantai dengan sendiri dan skrin digital di mana-mana memberikan maklumat. Pemeriksaan pasport menggunakan sistem automatik. Segalanya kelihatan seperti babak dalam filem fiction science. "Hebatnya," seru ibu saya. Ayah pula tenganga, melihat sekeliling dengan tidak percaya. Malaysia yang disangkanya negara membangun, rupa-rupanya mempunyai teknologi yang lebih maju daripada Paris. Kami menaiki kereta api Clear Express ke pusat bandar Kuala Lumpur. Di dalam kereta api, tempat duduknya selesa seperti di dalam kapal terbang. Setiap tempat duduk mempunyai skrin peribadi, port pengecas, dan isyarat Wi-Fi lebih laju daripada di rumah. Di Perancis, kemudahan macam ni hanya ada pada kereta api laju antara bandar besar. Tapi ini cuma kereta api ke bandar, gumam ayah. Tidak sampai sejam, pemandangan Kuala Lumpur mula kelihatan di luar tingkap. Sebuah metropolis yang dipenuhi bangunan pencakar langit. Satu pemandangan yang sangat mengagumkan. Zikri sedang menunggu kami di sana dengan senyuman lebar. Dia menunduk hormat kepada ibu bapa saya. "Selamat datang ke Malaysia. Destinasi pertama kami adalah sebuah hotel di kawasan Bukit Bintang." Walaupun pada waktu petang hari bekerja, jalan raya sesak dengan orang ramai dan bangunan dihiasi dengan papan tanda digital yang terang benderang. "Ramainya orang," kata ibu. "Kuala Lumpur mempunyai hampir 10 juta penduduk," jelas Zikri. Ayah terpegun dengan kedai serbaneka yang dibuka 24 jam yang ada di setiap sudut jalan. Dia boleh membeli apa sahaja dari minuman hingga makanan panas. Di Perancis, bila malam kedai semua tutup. Tapi di sini, bandar ini tak pernah tidur, gumam ayah. Malam itu, Zikri membawa kami melihat persembahan muzik di sebuah taman berhampiran menara berkembar Petronas. Orang ramai duduk berkelah di atas rumput, makan sate dan nasi lemak. Suasananya penuh keriangan. Di Malaysia, kita boleh pesan penghantaran makanan terus ke taman. "Dalam 30 minit dah sampai," kata Zikri sambil ketawa. Keesokan harinya, kami melawat Masjid Jamek dan Gua Batu untuk merasai tradisi Malaysia. Seni bina yang indah dan keindahan seni Islam menunjukkan sejarahnya yang kaya. Malaysia memelihara sejarahnya yang panjang sambil menerima teknologi baru sepenuhnya, jelas Zikri. Kemuncak perjalanan kami adalah apabila kami bertemu dengan keluarga Zikri. Rumah mereka adalah gabungan seni bina Melayu moden dan teknologi canggih. Ibu Zikri menyambut kami dengan mesra dalam bahasa Perancis yang telah dipelajarinya selama berbulan-bulan. "Bonjour, selamat datang. Gembira dapat bertemu keluarga Claire."
Bapa Zikri, seorang profesor, berbual dalam bahasa Inggeris yang fasih dan sedikit bahasa Perancis. Beliau menekankan bahawa Malaysia tidak pernah melupakan sumbangan Perancis dalam sejarahnya. Tanpa persahabatan dari Perancis pada masa itu, mungkin tiada Malaysia hari ini. Kakak Zikri, yang pernah belajar di Paris, membantu menterjemah dengan sempurna. Dan saat yang paling mengharukan adalah apabila kami bertemu dengan Nenek Zikri. Walaupun berusia lebih 80 tahun, beliau berkata dengan jelas, tanpa Perancis, mungkin tiada Malaysia. Apabila Zikri menterjemahkannya, ayah saya menitiskan air mata. Ia adalah saat di mana semua prasangkanya tentang Malaysia hancur. Ini bukan negara yang berbahaya, tetapi negara yang membanggakan, yang mengingati bantuan orang lain, dan telah membangunkan dirinya menjadi begitu maju. Malam itu, ketika kami sedang makan di sebuah restoran dengan pemandangan menara berkembar Petronas, Zikri berdiri dan memegang tangan saya. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Claire. Dia melutut dengan sebelah kaki. Sudikah awak kawin dengan saya? Jadilah jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Perancis melalui cinta kita. Apabila saya memandang sekeliling, saya melihat keluarga kami tersenyum memberi semangat, dan keluarga Zikri dipenuhi dengan kegembiraan. Lampu malam Kuala Lumpur di luar tingkap berkelip seolah-olah sedang mendoakan kami. Dengan air mata berlinangan, saya menjawab, ya. 1000 kali pun, ya. Serta-merta, seluruh restoran dipenuhi dengan tepukan dan sorakan. Malah orang yang tidak dikenali pun turut meraihkan kami. 6 bulan kemudian, majlis perkahwinan kami diadakan di Paris. Tetamu dari Malaysia dan Perancis bergaul mesra, menikmati hidangan Melayu dan keju Perancis bersama-sama. Muzik Melayu dan lagu-lagu chanson Perancis dimainkan silih berganti. Perkahwinan kami menjadi simbol persahabatan antara kedua-dua negara. Apabila kami kembali ke Clare untuk berbulan madu, lapangan terbang itu dipenuhi dengan anak-anak muda dari seluruh dunia. Saya terdengar perbualan dari barisan sebelah. Zaman Silicon Valley dah berakhir. Peluang sebenar ada di Kuala Lumpur. Makanan Malaysia paling sedap di dunia. Saya nak bekerja dalam industri hiburan Malaysia. Ada yang menangis di pintu pelepasan kerana tidak mahu meninggalkan Malaysia. Pada ketika itulah saya sedar dengan jelas, Malaysia bukan lagi sebuah negara kecil yang terpencil. Ia telah menjadi pusat dunia yang sedang membina masa depan. Dan yang paling penting, menjadi sebahagian daripada masa depan itu bersama lelaki yang pernah menyelamatkan beg tangan saya dan membuka pintu kepada kemungkinan baru dalam hidup saya adalah anugerah terbesar dalam hidup saya.